Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini, channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini kita mendengar nama Tun Mahathir, yaitu bekas Perdana Menteri, dan juga nama Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang dikaitkan dengan isu 3R. Nah, hari ini saudara-saudara, terdapat satu lagi berita susulan yang pasti mengejutkan ramai. Dalam sebuah artikel dari Free Malaysia Today, penganggur kena penjara 6 bulan. Denda buat komunikasi jelik terhadap Sultan Selangor. Nah, bagi saya tajuk berita ini ataupun tajuk artikel ini menjadi satu amaran kepada sesiapapun yang ingin menyentuh ataupun menyentuh sensitivity 3R, terutamanya Raja-Raja Melayu. Dalam artikel ini, tertuduh Muhammad Azlan Ibrahim menggunakan laman profil Iman Mustaqim diperintah menjalani penjara 3 bulan jika gagal bayar denda RM10.000. Seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM10.000 oleh Mahkamah Session selepas mengaku bersalah membuat dan menghantar komunikasi jelik terhadap Sultan Selangor serta gagal memberikan kata laluan di laman Facebook miliknya. Hakim N. Priscilla Hemamalini turut memerintahkan Muhammad Azlan Ibrahim selaku orang kena saman ataupun OKS menjalani hukuman penjara itu bermula hari ini atau dipenjara 3 bulan jika OKS gagal membayar denda. Artikel ini pada 6 September 2023. Azlan yang memakai jaket dan kopiah hitam dilihat membaca Al-Quran semasa berada di galeri awam sebelum prosiding bermula. Bagi pertuduhan pertama, Azlan didakwa membuat hantaran komunikasi jelik terhadap Sultan dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain di Facebooknya menggunakan laman profil Iman Mustaqim pada 28 Ogos dan tautan itu kemudian dilihat di pejabat jabatan siasatan jenayah komersial Bukit Aman. Dia dituduh mengikut section 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum mengikut section 233 dalam kurungan 3 Akta sama yang membawa hukuman denda maksimum RM50.000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1.000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. Azlan juga didakwa gagal memberi kata laluan laman profil aplikasi Facebook Iman Mustaqim yang diminta oleh seorang pegawai polis di Lokap IPD Dangwangi pada 11.25 pagi pada 31 Ogos. Pertuduhan mengikut Section 249 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan boleh dihukum di bawah Section 242 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM100.000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sekian saja kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini kita mahu bercakap tentang kepimpinan bersatu. Saya melihat dalam sebuah artikel dari biharian.com berkaitan dengan status Presiden Bersatu, yaitu tidak lain dan tidak bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam artikel ini dari biharian.com yang diterbitkan pada 6 September 2023, pemilihan bersatu Hamzah tanding presiden. Itu menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, adakah pemilihan bersatu nanti? Adakah
Tan Sri Muhyiddin Yassin akan melepaskan jawatan ataupun tidak akan bertanding untuk merebut ataupun mengekalkan jawatan beliau sebagai Presiden Bersatu. Dan adakah di sini Hamzah Zainuddin bakal menggantikan Muhyiddin Yassin untuk menjadi Presiden Bersatu? Dalam artikel ini, Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, antara disebut sebagai pencabar utama jawatan tertinggi parti itu, sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden memutuskan untuk tidak bertanding pada pemilihan akan datang. Sumber Bersatu berkata, Muhyiddin kemungkinan berundur daripada bertanding sebarang jawatan dan hasratnya itu juga sudah lama dimaklumkan kepada kepimpinan parti. Tan Sri Muhyiddin mungkin akan undur diri dan menjadi penasihat kepada parti, kata sumber itu, seperti dilaporkan FMT. Sumber sama berkata, Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut mempunyai sokongan cukup kuat dalam kalangan ahli Bersatu untuk memimpin parti berkenaan. Selain Hamzah, Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pula katanya dijangka mempertahankan jawatan nomor 2 parti karena tidak mempunyai pengaruh kuat untuk mencabar Hamzah. Ahmad Faizal dijangka mempertahankan jawatan sebagai Timbalan Presiden, tetapi kalau pergi lagi bertanding Presiden, memang makan diri sendiri karena prestasi beliau dalam parti jatuh merudum selepas memimpin PN di Negeri Sembilan. Hamzah pula sebaliknya, credibility beliau terbukti dengan memegang pelbagai jawatan, antaranya ahli Parlimen Larut, ketua pembangkang di Dewan Rakyat, dan Setiausaha Agung Bersatu, serta Perikatan Nasional. Memang laluan mudah untuk Hamzah menang tanpa bertanding. Pada Mei yang lalu, pemilihan Majelis Pimpinan Tertinggi, MPT dan Bahagian Bersatu ditangguhkan sehingga 18 bulan lagi bagi memberi ruang untuk menghadapi PRN. Bagaimanapun, penangguhan itu tidak termasuk pemilihan peringkat cawangan. Sumber sama memaklumkan, berdasarkan perlembagaan parti, mana-mana ahli yang berhasrat untuk bertanding, jawatan top 5 ataupun top 5 atau kedudukan 5 tertinggi parti mesti menganggotai MPT sekurang-kurangnya 2 penggal penuh. Boleh bilang dengan jari siapa MPT yang sudah 2 penggal? Hamzah Ahmad Faizal, Datuk Wan Saiful Wanjan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Datuk Rosol Wahid, Datuk Dr. Razli Jidin antaranya, kata sumber itu. Ditanya mengenai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Wah, ini yang kita mau dengar. Dalam artikel ini, sumber itu berkata, bekas Menteri Besar Selangor itu tidak layak untuk bertanding karena hanya dilantik ke jawatan MPT dan bukannya melalui pemilihan parti. Namun, katanya, keadaan itu boleh berubah sekiranya perlembagaan parti dipindah untuk membolehkan mana-mana ahli Bersatu bertanding jawatan lebih tinggi. Nah, sekian saja artikel dari biharian.com. Pemilihan Bersatu, Hamzah tanding Presiden, ataupun mungkin siapakah juga pemimpin dari Bersatu yang bakal menggantikan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah Azmin Ali, adakah Peja, ataupun mungkin Datuk Wan Saiful Wanjan. Jadi saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.